Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang telah berjalan pada semalam dan juga awal pagi tadi. Newcastle berjaya menang ke atas pasukan Tottenham 4-0. Brentford kalahkan pasukan Sheffield 2-0. Burnley seri dengan pasukan Brighton 1-1. Manchester City menang besar 5-1 ke atas pasukan Luton. Nottingham Forest berjaya mengikat pasukan Wolves 2-2. Dan Bournemouth seri 2-2 dengan pasukan Manchester United. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Real Betis menang 2-1 ke atas pasukan Celta Vigo. Atletico Madrid menang 3-1 ke atas pasukan Girona. Rayo Vallecano seri 0-0 dengan pasukan Getafe. Real Madrid menang 1-0 ke atas pasukan Mallorca. Dan Barcelona juga menang 1-0 ke atas pasukan Cadiz. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Lazio menang 4-1 ke atas pasukan Salernitana. Lecce menang 1-0 ke atas pasukan Empoli. Torino seri 0-0 dengan pasukan Juventus. Bologna juga seri 0-0 dengan pasukan Monza. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga di Jerman, Augsburg menang 2-0 ke atas pasukan Union Berlin. Bayern Munich menang 2-0 ke atas pasukan Köln. Bochum seri 1-1 dengan pasukan Heidenheim. Borussia Dortmund menang 2-1 ke atas pasukan Mönchengladbach. Mainz menang 4-1 ke atas pasukan Hoffenheim. RB Leipzig menang 3-0 ke atas pasukan Wolfsburg. Dan Stuttgart menang 3-0 ke atas pasukan Frankfurt. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Peristiwa raya tahun lepas berulang kembali. Ini seperti deja vu apabila pasukan Tottenham sekali lagi dibelasah pasukan Newcastle pada hari raya. Tapi kali ini Spurs lebih baik apabila hanya dibelasah 4-0. Perlawanan berjalan seimbang sehinggalah Newcastle mendapat 2 gol pantas melalui Isak dan juga Gordon pada minit 30 dan juga 32. Dan asalkan batalian arus daripada pasukan Newcastle membuatkan pasukan Tottenham tak mampu melawan. Separuh masa kedua, Spurs cuba buat beberapa perubahan. Malangnya kealpaan mereka di bahagian pertahanan sekali lagi dihukum melalui 2 lagi tambahan jaringan Isak dan juga Fabian Schär pada minit ke-51 dan juga 87. Spurs kini jatuh ke tangga kelima Liga dengan beza jaringan gol dengan pasukan Aston Villa, dan Newcastle berjaya memintas pasukan Manchester United untuk berada di kedudukan ke-6 Liga. Manchester City buat open house di Etihad. Seperti dijangka, Manchester City dengan mudah berjaya mentewaskan pasukan yang bersaing di zon penyingkiran iaitu pasukan Luton dengan jaringan 5-1. Hanya perlu mengambil domain iaitu City di depan dengan kesilapan pertahanan pasukan Luton iaitu Hashioka dan tetapan bola ke gawang sendiri. Selepas itu City agak sulit untuk memecahkan benteng pertahanan pasukan Luton. Perubahan taktikal pada separuh masa kedua membuahkan hasil apabila City berjaya menambah 4 lagi gol melalui Matej Kovacic, Erling Haaland, Jeremy Doku dan juga Josko Gvardiol. Luton pula hanya mampu membalas 1 gol sagu hati melalui Ross Barkley pada minit ke-81. City kini berjaya naik ke tangga atas Liga buat sementara waktu dan mengharapkan Arsenal dan juga Liverpool untuk tercicir mata dalam perlawanan pada malam ini. Manchester United pun harap penalti. Penalti telah menyelamatkan Manchester United daripada tewas kali kedua untuk musim ini kepada pasukan Bournemouth apabila mereka berjaya mengikat pasukan Bournemouth dengan kedudukan 2 sama. Bournemouth mendahului 2 kali dalam perlawanan ini melalui jaringan Dominic Solanke dan juga Justin Kluivert yang melakukannya pada separuh masa pertama. Manakala United hanya mampu membalas dengan 1 gol Bruno Fernandes pada separuh masa pertama ketika pertahanan Bournemouth sedang leka. Separuh masa kedua, United terus mengadakan asakan dan hasilnya kesilapan pertahanan pasukan Bournemouth yang menampan bola menggunakan lengan telah mengadakan sepakat penalti untuk pasukan Manchester United yang sekali lagi disudahkan oleh Bruno Fernandes. Keputusan kekal sehingga WC penamat. United kini berada di tangga ke-7 Liga dan hanya mengumpul 6 mata sahaja daripada 7 perlawanan terakhir.
Real Madrid kukuhkan kedudukan, Barca masih belum mengalah. Dua pasukan gegasi La Liga masih bersaing untuk mendapatkan kejuaraan La Liga untuk musim ini, di mana kedua-dua pasukan telah mencatatkan kemenangan 1-0 dalam perlawanan masing-masing. Real Madrid bersusah payah untuk menang ke atas pasukan Mallorca dengan jaringan Tchouaméni pada minit ke-48, dan itu sudah cukup menghadiahkan 3 mata buat mereka. Barcelona pula berjaya mencatatkan kemenangan tipis hasil jaringan tunggal Joao Felix yang menjadikan gol pada minit ke-37. Satu lagi perlawanan yang telah menyaksikan pasukan Atletico yang berada di tempat keempat berjaya tewaskan pasukan Girona yang berada di tempat ketiga Liga. Ketiga-tiga pasukan ini dalam momentum terbaik dan akan menghadapi jadual berat dalam Liga Juara-Juara Eropah pada minggu ini. Stuttgart terus beri tekanan kepada pasukan Bayern. Pasukan kejutan musim ini, Stuttgart, terus memberikan tekanan kepada juara bertahan Bundesliga iaitu pasukan Bayern Munich apabila mencatatkan kemenangan 3-0 pada awal pagi tadi. Bayern bukan sahaja mungkin terlepas kejuaraan Bundesliga mereka, malah mereka juga mungkin akan menamatkan musim di tempat ketiga. Buat kali pertama sejak musim 2010-2011, Stuttgart berjaya menjadikan 2 gol pantas melalui penyerang tajam mereka, iaitu Guirassy dan juga Dennis Undav, sebelum Llewellyn menjadikan gol ketiga pada minit ke-37. 3 gol tersebut sudah cukup untuk menghadiahkan Stuttgart 3 mata penuh dalam perlawanan ini. Stuttgart kini berjaya samakan mata dengan pasukan Bayern, tapi masih kekal di tangga ketiga atas sebab perbezaan gol. Wataru Endo seru Liverpool untuk bangkit. Pemain tengah pasukan Liverpool, Wataru Endo, menyeru seluruh rakas pasukan untuk bangkit dalam perlawanan pada malam ini, memandangkan mereka kurang berprestasi dalam 2 perlawanan terakhir. Walaupun impian kuadrapel mereka sudah pun berakhir setelah tersingkir dalam saingan FA Cup oleh pasukan Manchester United, Liverpool masih berpeluang berjuang treble kerana masih bersaing dalam EPL dan juga Europa League, dan sudah pun mengesahkan kejuaraan Carabao Cup. Walau bagaimanapun, prestasi dalam 2 perlawanan terakhir mereka sangat-sangat mengecewakan, di mana mereka hampir tewas kepada pasukan Manchester United yang bermasalah pada musim ini dan dimalukan terlantar di tempat sendiri. Namun ia bukanlah satu pengakhiran untuk mereka. Endo yakin yang jika mereka segera bangkit, mereka masih mampu merealisasikan impian mereka pada musim ini. Liverpool akan menghadapi pasukan Crystal Palace pada 9 malam ini, dan jika mereka menang, mereka akan kembali berada di tahta liga sambil menghadapkan Arsenal tewas ataupun seri dengan pasukan Aston Villa. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Inter Milan mahukan Aaron Wan-Bissaka. Berikutan kemungkinan kepergian Denzel Dumfries pada musim panas ini, Inter telah menyiapkan satu nama untuk menggantikan beliau, iaitu Aaron Wan-Bissaka. Inter juga tertarik untuk mendatangkan penyerang pasukan Manchester United, iaitu Anthony Martial. Liverpool kejar Marcus Edwards. Liverpool akan menjadikan Marcus Edwards target utama mereka sekiranya Ruben Amorim sah ke pasukan mereka. Seorang lagi pemain seperti CP akan menyusul adalah Gonzalo Inacio. Arsenal dan Chelsea hantar pemantau saksikan Leny Yoro. Arsenal dan juga Chelsea telah pun menghantar pasukan peninjau untuk memastikan Leny Yoro bermain dalam perlawanan terbaru beliau dan juga turut diminati oleh pasukan Real Madrid dan juga Manchester United. Paris Saint-Germain siapkan Marcus Thuram pengganti Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain telah menyasarkan beberapa nama untuk menggantikan Kylian Mbappe dan salah satunya adalah Marcus Thuram daripada pasukan Inter Milan. Thuram kini bernilai 60 juta euro. Real Madrid sasarkan Florian Wirtz. Real Madrid menyasarkan bintang muda pasukan Leverkusen, iaitu Florian Wirtz, dan hal ini menguatkan lagi berita kepindahan Xabi Alonso ke pasukan Real Madrid. Mereka juga menjadikan Jamal Musiala sebagai antara sasaran utama mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.